Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid-murid tahun 5 Sekolah Kebangsaan Pekan 1. Baiklah, hari ini kita akan belajar subjek pendidikan seni visual. Kita sudah masuk ke dalam unit 2 yang bertajuk Sayangilah Habitat Kita. Baik, pada kali ini kita akan mempelajari satu topik yang sudah dipelajari pada tahun lepas, iaitu poster. Okey, poster seperti yang kita tahu ialah apa? Alat komunikasi yang menyampaikan maklumat secara visual. Okey, secara visual. Ciri-ciri utama poster macam biasalah ada tajuk, gambar dan maklumat. Okey, terdapat pelbagai cara nak menghasilkan poster ini. Baiklah, untuk tahun 5 kali ini kita ada gabungan montage bersama poster lah. Okey, montage itu apa? Montage pun cikgu sudah yakin murid-murid semua sudah pernah belajar pada tahun 4, tahun 3, tahun 2. Montage ialah gabungan gambar yang kita ambil gambar ini daripada sumber media cetak ataupun media elektronik. Nanti kita akan tengok apakah media cetak dan media elektronik. Gubahan gambar itu yang kita dapat, kita ambil daripada sumber-sumber itu dan menghasilkan karya montage. Baiklah. Sumber penghasilan montage melibatkan aktiviti memotong atau menampal. Jadi, bahan-bahan yang kita ambil tadi, kita akan potong dan kita akan tampalkan pada kertas lukisan ataupun kertas kosong lah. Baiklah. Jadi, kita akan gabungkan poster dan montage menjadikan persembahan yang lebih bermaklumat, kreatif dan menarik. Kita boleh lihat di sini contoh karya poster dengan gabungan montage. Kita lihat tajuknya Selamat Datang ke Taman Rama-Rama Malaysia dan dia lakarkan, hasilkan lukisan poster pada bahagian latar dan bahagian objek ini adalah bahan bercetak. Bahan bercetak sebagai montage. Ini teknik montage dan ini adalah lakaran sebagai teknik lukisan lah. Bila digabungkan menjadilah sebuah poster yang ada tajuk, yang ada maklumat dan ada objek-objek yang berkaitan. Ini antara contoh lagi poster-poster yang bertujuan untuk mempromosikan filem, poster yang memberi motivasi, tujuan selamat menduduki peperiksaan. Contoh dalam ini. Jadi, semua poster-poster ini kita akan lihat apakah elemen-elemen yang terdapat dalam poster. Kita tengok pada muka surat 15 ini, ada 2 unsur seni yang kita akan belajar dalam poster pada kali ini. Terdapat banyak unsur seni dalam poster ini. Tapi 2 unsur seni yang kita akan belajar adalah, pertama adalah rupa. Okey, apakah itu rupa? Murid-murid semua sudah tahu rupa ni apa. Rupa ini adalah garisan luar objek. Garisan luar objek. 2 garisan yang bergabung menghasilkan satu rupa. Okey, garisan yang bergabung menjadi rupa. Inilah dia terhasil daripada gabungan titik mula dan titik akhir. Maka terhasillah dia rupa. Itulah dia rupa. Jadi rupa ini sangat penting. Kerana kita ingin menghasilkan sesuatu objek, kena ada rupa lah. Contohnya rupa bunga orkid. Kalau kita tidak menghasilkan rupa dengan betul, dengan baik, maka kita tidak akan dapat mengenali rupa tersebut. Unsur seni yang kedua, ini masih lagi unsur seni. Yang pertama, rupa. Yang kedua adalah ruang. Ruang ialah bahagian kosong yang terdapat di sekeliling objek. Apa peranan ruang ni? Apa tujuan kita perlu belajar pasal ruang ni? Dia untuk menjadi pemisah antara objek lain dalam karya. Ada ruang dalam, ada ruang depan, ada ruang tengah,
ada ruang belakang, ada ruang di atas dan sebagainya. Itu yang paling penting. Jadi kita tengok objek-objek yang dihasilkan, rupa-rupa yang dihasilkan ini mesti diletakkan pada ruang yang betul, pada ruang yang sesuai, pada ruang yang tepat. Okey? Kalau objek yang kecil ini kita letak di pada ruang yang di sebelah tepi, jangan menjadi ruang utama. Objek utama, dia bukan objek utama. Jangan letak di tengah, letak di tepi ataupun di atas. Kerana objek yang kecil ni akan menjadikan ruang itu nampak jauh. Nampak jauh. Dan objek yang utama itu menjadi nampak dekat. Sebab kita mahu memberikan dia penegasan. Baiklah. Kita masuk pula kepada bahagian kedua iaitu prinsip rekaan. Tadi kita sudah belajar unsur seni rupa dan unsur seni ruang. Kita masuk prinsip rekaan. Dalam rekaan ni kita pentingkan penegasan. Apa yang kita mahu tonjolkan dalam poster yang kita hasilkan. Contoh poster Pesta Orkid Malaysia. Apa yang kita mahu tonjolkan? Mestilah kita mahu tonjolkan bunga orkid itu. Maka kita berikan penegasan. Penegasan dari banyak aspek. Contohnya dari segi saiz, kita besarkan gambar itu. Selain itu dari segi warna, kita ambil warna yang terang. Ataupun warna yang boleh menarik perhatian. Ataupun warna yang berlainan, kontra dengan warna-warna yang lain. Berlawanan. Contoh ini warna merah ataupun warna yang terang. Ini pula warna yang cerah, warna yang pudar. Jadi, menyebabkan kita punya mata tertumpu pada bunga orkid ini. Tambahan pula, bunga orkid ini saiznya lebih besar daripada objek-objek yang lain. Maka di situ akan mata kita memberi tumpuan pada rupa orkid ini sebagai penegasan dalam poster. Dan prinsip rekaan yang kedua, yang pertama tadi penegasan, yang kedua adalah imbangan. Imbangan ini kita melihat bagaimana kita membuat reka letak, menyusun objek-objek di dalam poster ini, menghasilkan ruang, kemudian bagaimana kita nak menghasilkan imbangan yang sepadan dengan poster yang kita hasilkan. Contohnya di sini kita tengok, bunga orkid ini diletakkan di bahagian agak ke sebelah kanan sedikit kerana mahu meletakkan objek dan rupa pada bahagian sebelah kiri ini. Maka dia akan menjadi seimbang. Kalau ini terlalu ke tengah, objek utama ni di tengah, terlalu ke tengah, maka nanti apa yang akan menyebabkan ia? Dia akan menyebabkan ruangan ini kosong. Maka kita akan susun bunga orkid di sini, bunga orkid di sini, daunnya di sini, dan ada rupa-rupa yang lain nampak di situ, susunan yang sesuai dan susunan yang simetri. Baiklah, kita tengok pula contoh perbezaan imbangan. Imbangan ada dua bahagian. Yang pertama adalah imbangan simetri. Imbangan simetri. Simetri ini apa? Imbangan simetri ini imbangan yang tepat. Imbangan yang straight. Lurus, berada di tengah-tengah. Simetri ini adalah bahagian tengah yang apabila kita letakkan dia berada di tengah-tengah yang sama. Imbangan yang tidak simetri, dia berada di bahagian tepi. Dia tidak sama. Tidak sama dia punya ni. Dia tidak berada di tengah. Simetri ini mudah untuk kita katakan ialah tengah, berada di tengah. Kalau dia tidak berada di tengah, dia tidaklah simetri. Adalah ruangan yang kosong di sini kan. Maka ruangan tidak simetri ini adalah ruangan yang kurang menarik. Kita kena bijak. Sekiranya kita mahu letak di tepi ini, kita kena pastikan ruangan ini pun ada pemberatnya. Ada objek yang kita letakkan supaya menjadi simetri. Supaya apa? Penting imbangan ini. Supaya dapat mengekalkan prinsip penegasan. Jadi dua prinsip rekaan yang kita belajar. Yang pertama penegasan. Yang kedua adalah imbangan. Baik, kita tengok kepada
alat ataupun sumber yang kita ingin gunakan. Okey. Antara alat yang kita boleh gunakan atau bahan yang kita boleh gunakan adalah dari latar belakang. Latar belakang ni di bahagian belakang lah. Contohnya pemandangan ataupun hutan, laut dan sebagainya. Semuanya adalah berdasarkan latar belakang yang apakah yang kita ingin gunakan. Antara alat dan bahan yang kita boleh gunakan adalah pertama, cat poster. Okey, cat poster. Maksudnya kita menghasilkan latar belakang menggunakan cat poster. Kita hasilkan sendiri. Kita warnakan di bahagian latar itu. Selain itu, internet, sumber digital. Kita cari wallpaper ke ataupun corak-corak yang menarik ataupun pemandangan yang sesuai berada di latar. Kita print dan kita tampalkan dengan teknik montage. Ataupun kertas warna. Kita ambil kertas warna, kita gunting mengikut bentuk yang sesuai apa yang kita mahukan berdasarkan tajuk dan tema dan kita tampalkan pada kertas lukisan. Baiklah. Objek utama kita boleh dapatkan dalam majalah, surat khabar, risalah ataupun apa-apa media yang bercetak yang kena print. Bahan-bahan yang lama, buku-buku lama, novel-novel dan sebagainya yang tidak digunakan lagi, kita boleh ambil, kita boleh gunting dan kita boleh tampalkan menjadi bahan ataupun objek dalam poster kita. Selain itu, yang paling mudah sekarang adalah internet. Kita mahu objek contohnya belalang. Kita type dalam Google belalang dan kita print out belalang itu. Kemudian kita gunting dan kita tampalkan objek tersebut. Lagi mudahlah untuk kita dapati berbanding dengan surat khabar dan majalah. Baiklah. Jadi, ini adalah pula berkaitan dengan reka letak. Okay, reka letak ni, poster ni, reka letak menekankan aspek ruang sebenarnya. Kita mahu reka letak ini sesuai dengan ruang yang kita hasilkan dengan perletakan objek tu. Ada ruang hadapan, ruang tengah dan ruang belakang. Paling penting adalah bahagian ruang. Kemudian, reka letak juga boleh menunjukkan imbangan. Tengok. Nampak simetri di situ. Ada objek di sebelah kiri dan kanan dan ada objek di tengah-tengah, simetri. Reka letak poster ini juga boleh menunjukkan kesan penegasan. Penegasan. Sekiranya kita letak di bahagian tengah-tengah akan menjadikan reka letak itu sebagai penegasan dalam poster. Baiklah murid-murid, rasanya itu saja pembelajaran seni kita pada minggu ini. Diharapkan murid-murid semua dapat memahami dan dapat merujuk dalam buku teks muka surat 14 sehingga 17 berkaitan unit 2. Hari ini kita belajar dan kemudian murid-murid perlulah menjawab kuis yang cikgu berikan di dalam modul. Hanya perlu tekan sahaja link dan jawab 10 soalan berkaitan pembelajaran kita hari ini dan pastikan murid-murid semua mengisi nama penuh dan meletakkan nama kelas masing-masing. Itu sahaja. Selamat belajar dan selamat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.